Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Connie Grace dan ini Ringkas TVS. Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex akan dibangunkan di daerah Dalat dalam usaha melahirkan generasi modal insan yang mahir di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata, projek yang dibangunkan dengan kos sejumlah 50 juta ringgit itu dijangka beroperasi menjelang Oktober 2022. Menurutnya, Sentex akan menjadi sebuah institusi pendidikan terbaru di bahagian Mukah, sekaligus menyokong pembangunan modal insan dalam kalangan warga tempatan. Apabila kita menubuhkan Sentex di Dalat, ia adalah seimbang dengan politeknik yang ada di Mukah. Kerana kita ada UiTM di Mukah, kita ada politeknik di Mukah. Dan sektor Sentex ini akan berteraskan kepada teknologi yang akan melahirkan tenaga manusia dalam pembangunan ekonomi yang akan bertukar. Beliau berkata demikian selepas merasmikan tebingan Dalat Fasa 2 dan Bazar Nita Fatimah pada Sabtu. Sementara itu, jelasnya tebingan Dalat Fasa 2 yang telah siap sepenuhnya kini menjadi mercu tanda kepada kira-kira 21,000 penduduk di Dalat. Projek tersebut diilhamkan oleh beliau sendiri sejak 2014 ketika masih memegang portfolio Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak. Impian itu akhirnya direalisasikan pada tahun 2020 apabila projek tebingan Dalat telah siap sepenuhnya, sekaligus membuka peluang perniagaan dan merancakkan sektor pelancongan domestik. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah telah mengemukakan 9 permohonan baharu bagi pembangunan di kawasan Dalat. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg bersetuju akan permohonan tersebut dengan 4 daripadanya mendapat kelulusan segera. Permohonan yang diluluskan adalah naik taraf bumbung tebingan Sungai Dalat Fasa 1 dengan anggaran 1.9 juta ringgit, kerja-kerja mengindahkan kawasan sekitar tebingan Sungai Dalat dengan kos dianggarkan sebanyak 5 juta ringgit. Seterusnya bertujuan membeli sebuah van jenazah untuk Hospital Dalat bagi menguruskan penghantaran balik jenazah. Yang keempat adalah geran tahunan bagi membiayai pengoperasian Galeri Warisan Melanau. Menurut Abang Johari, kawasan Dalat dan Mukah bakal menerima impak pembangunan yang lebih ketara menerusi pelbagai projek infrastruktur dan perhubungan yang dilaksanakan. Sehubungan itu, tambahnya, rakyat perlu bijak menilai tindakan pemimpin mereka melalui media sosial. Beliau menyifatkan media sosial sebagai pisau yang boleh digunakan untuk kebaikan atau sebaliknya. Keharmonian dalam kepelbagaian kaum di Sarawak menjadikan ia sebagai sebuah negeri yang cukup unik, umpama sebuah taman indah permai yang dicantikkan lagi dengan kehadiran bunga warna-warni. Beliau berkata, walaupun dalam kepelbagaian, penduduk Sarawak dapat hidup dengan penuh aman dan harmoni bersama mengharungi roda kehidupan. Sarawak is just like one beautiful garden, full of flowers with different colors, and so beautiful. Ada yang warna merah, warna kuning, warna hijau, macam-macam warna. Dan menjadikan ia satu taman yang begitu indah. Dan inilah Sarawak. Menurutnya, kerajaan negeri juga komited untuk mengekalkan kebebasan beragama dan kebebasan dalam mengamalkan adat serta budaya masing-masing kaum. Katanya, politik negeri Sarawak cukup stabil selama ini kerana penduduknya meletakkan kepentingan perpaduan melebihi segalanya. Beliau berkata demikian semasa berucap sempena sambutan pra-Christmas dan Tahun Baru 2021 di Lawas pada Sabtu. Seorang pemandu cedera parah selepas kereta dipandunya bertembung dengan sebuah kereta berkuasa tinggi di Jalan Batu Kawah Kuching. Mangsa berusia 41 tahun itu dikejarkan ke Hospital Umum Sarawak dan masih menerima rawatan.
Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Alexson Nagacabu, 4 individu dipercayai terlibat dalam kemalangan yang berlaku kira-kira jam 11.56 malam pada Sabtu itu. Walau bagaimanapun, hanya butiran seorang pemandu yang diterima dan siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengesan 3 individu terbabit. Pertembungan dipercayai berlaku apabila kereta mewah dari arah Kuching menuju MJC Batu Kawah itu hilang kawalan sebelum terbabas masuk ke laluan bertentangan. Ini pula perkembangan berkaitan pematuhan operasi standard SOP di Pasar Tamu Majlis Daerah Sri Aman dan Terminal Bas Sri Aman. Pada Khamis, Sri Aman yang merupakan daerah hijau telah merekodkan satu kes import, iaitu seorang lelaki warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Jabatan Imigresen. Ini sudah tentu melahirkan kebimbangan penduduk di Sri Aman ekoran penambahan kes baharu di daerah itu. Meskipun pelaksanaan norma baharu sudah lama dikuatkuasakan, namun masyarakat di Sri Aman dilihat tidak mempunyai masalah untuk terus mematuhinya. Lebih-lebih lagi di tempat seperti pasar tamu yang secara lazimnya bersifat sesak. Melalui tinjauan TVS, pasar tamu ini melakukan pematuhan SOP seperti menyediakan kod bar MySejahtera sebelum pelanggan memasuki premis, mengambil dan merekod suhu badan, menghadkan laluan kemasukan, meletakkan tanda penjarakan sosial semasa mengambil suhu dan mewajibkan penggunaan topeng muka. Menurut peniaga-peniaga di pasar tamu tersebut, pematuhan SOP bagi mereka adalah satu cabaran besar, terutama sekali dalam mengekalkan keselesaan. Bagaimanapun, kesihatan dan keselamatan tetap menjadi keutamaan mereka. Penerimaan kami bagus, macam biasa. Kami itu nak orang berniaga lah, kena patuhi SOP itu demi keselamatan kita pun lah. Bagi kami sih susah lah. Bagi kita kena jaga keselamatan kita pun dan semua orang berniaga situ pun. Okay, kami terima SOP itu dengan baik. Walaupun sukar bagi kami, walaupun orang pun susah nak keluar. Bagi kami SOP itu wajarlah, harus. Tapi ada sedikit kesusahan, tapi kita harus pakai je lah SOP itu. Sebab kes di Sri Aman tu tiba-tiba ada, kita tahu sini datang kes ataupun virus tu. Sementara itu, pelanggan yang berkunjung ke pasar tamu berkenaan turut menunjukkan sokongan terhadap penguatkuasaan SOP. Lebih-lebih lagi, vaksin untuk virus yang tidak kelihatan ini masih dalam peringkat pengujian. Wajar, saya memang 100% menyokong dengan adanya SOP itu. Memang SOP itu. Karena buat masa tu kita si ada penawar penyakit tu. Jadi enggak kita dapat nak ngawal penyakit tu, kita menjagakan SOP, mentaati SOP dan mengikut perintah dari Kementerian Kesihatan. Pematuhan prosedur operasi standard ataupun SOP di Pasar Tamu Majlis Daerah Sri Aman MDSA dan Terminal Bas Sri Aman nyata tidak menjadi masalah buat para peniaga dan pelanggan. Rata-rata mereka bersetuju dan berpendapat bahawa pelaksanaan SOP adalah wajar. Lebih-lebih lagi penawar bagi virus COVID-19 ini masih belum ditemui. Laporan Odlin Ketani bersama Azlan Jaafar dari Sri Aman untuk TVS. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Connie Grace dan salam hormat. Jumpa lagi.